Imam Bukhari dengan sanadnya meriwayatkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahawa baginda bersabda, demi Tuhan yang nyawaku berada di tangannya, tidak beriman seseorang daripada kamu sehingga aku lebih dikasihinya daripada ayahnya dan anaknya. Hadis yang ke-15 yaitu hadis seterusnya. Wa bihi qala hadatsana Ya'qub bin Ibrahim qala hadatsana Ibn Ulayyah an Abdul Aziz bin Suhaib an Anas عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. Imam Bukhari dengan sanadnya meriwayatkan daripada Anas daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, tidak beriman seseorang daripada kamu sehingga aku lebih dikasihinya daripada ayahnya, anaknya dan manusia sekalian. Itulah dua hadis di bawah bab 8, dan sebahagian daripada perbincangannya telah pun dikemukakan sebelum ini, dan kita ada sambungannya. Hari itu kita terhenti pada muka surat 202. Yang sudah kita bincang itu tak perlu lagi lah. Dan kalau nak ikuti, insya-Allah ada rakaman, boleh diikut dalam YouTube dan sebagainya di sana insya-Allah. Sebagai sambungan kepada perbincangan kita yang lalu, kita akan memulakan daripada muka surat 202, tulisan tebal. Para ulama hadis berbeza pendapat tentang cinta yang dimaksudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis di atas. Adakah ia cinta atas dorongan naluri atau atas dorongan akal? Mereka terbahagi kepada dua kumpulan dalam soal ini. Sebelum ini kita telah bincangkan bahawa para ulama hadis telah membahagikan cinta itu kepada 4 jenis, 4 macam. Itulah yang kita bincangkan sebelum ini, yaitu al-hubbut tab'i. Perbincangan ini telah berlalu pada muka surat 200 sebelum ini. Cinta itu ada 4 jenisnya. Al-hubbut tab'i atau cinta atas dorongan naluri atau tabiat semula jadi manusia. Yang kedua ialah al-hubbul aqli, cinta atas dorongan akal. Yang ketiga al-hubbul imani, dipanggil juga al-hubbud dini, dipanggil juga al-hubbus syar'i, yaitu cinta atas dorongan agama. Dan yang keempatnya al-hubbu al-ishqi, yaitu cinta atas dorongan ishq. Daripada 4 jenis cinta ini, cinta yang manakah yang dimaksudkan oleh Rasulullah supaya kita mencintainya melebihi ayah dan anak, bahkan melebihi manusia sekaliannya? Cinta yang macam mana? Yang mana satu daripada 4 ini? Adakah al-hubbut tab'i atau al-hubbul aqli atau macam mana? Di situ ada 2 pendapat. 2 pendapat inilah yang kita nak bincangkan hari ini. Ada 2 golongan ulama. Satu golongan mengatakan cinta yang diminta kita berikan
kepada Rasulullah melebihi orang-orang lain itu ialah al-hubbut tab'i. Golongan yang lain pula mengatakan al-hubbul aqli. Tetapi di situ ada beberapa kemuskilan, beberapa kebuntuan kepada setengah-setengah pihak. Itu sebab mereka jadi terbahagi kepada dua. Kalau nak dikatakan al-hubbut tab'i, mungkinkah manusia ini menyintai Rasulullah sampai begitu? Atau cinta yang dimaksudkan itu ialah cinta atas dorongan akal? Itu kita akan bincangkan di sini. Pertamanya ialah golongan yang berpendapat cinta yang dimaksudkan oleh Rasulullah di dalam hadis di atas ialah cinta atas dorongan naluri, malah lebih tinggi lagi daripadanya. Bahkan yang dikehendaki kita menyintai Rasulullah tu, cinta atas dorongan naluri itu lebih lagi sepatutnya. Boleh. Bagi mereka anggap boleh berlaku, tidak mustahil. Kata mereka, hadis Anas itu menceritakan tentang kesempurnaan iman, bukan tentang kewujudan iman. Iman sudah ada, tak sampai ke peringkat itu pun iman sudah ada. Tetapi kalau cinta kepada Rasulullah itu melebihi cinta kepada ibu bapa, cinta kepada anak, cucu, cinta kepada benda-benda lain, maknanya cinta dia itu sempurna. Tapi nak jadi naluri itu, daging darah, itu agak susah. Tetapi boleh diusahakan. Itu bagi mereka. Iman seseorang baru akan sempurna apabila ia kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi kasihnya kepada ayah dan anaknya. Malah kasihnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu hendaklah melebihi kasihnya kepada manusia sekaliannya. Kena lebih lagi daripada itu. Dan cinta manusia kepada anak pinak, ibu bapa, itu adalah hasil daripada naluri semula jadi, sifat manusia, sifat semula jadinya. Sedangkan Rasulullah tu bila kita lahir, kita tak tengok pun dia, tak nampak pun. Macam mana kita nak menimbulkan rasa kasih terhadap dia, sebab dia tak pernah menjaga kita seperti ibu bapa, seperti anak kita tengok, dan kita belai dia, kita nampak. Rasulullah tak ada begitu. Macam mana kita nak boleh lebih daripada ayah dan anak itu? Itulah kemuskilan. Tetapi bagi golongan ini dia kata boleh. Nanti cara dia akan cerita. Bukankah kasih kepada ayah, anak dan keluarga itu termasuk dalam kasih dan cinta atas dorongan naluri semula jadi manusia, atau al-hubbut tab'i? Memanglah begitu. Sehingga benda ni dapat kita lihat pada binatang-binatang pun. Binatang begitu kasih kepada anaknya sehingga tak boleh disentuh anaknya, dengan kadar masing-masing lah. Kalau ayam cara dia, kalau singa lebih lagi. Ketika ada anak tu, tak boleh nak sentuh, tak boleh nak ganggu. Begitu kasihnya kepada anaknya itu semula jadi. Bukan ada pada manusia sahaja, bahkan ada pada binatang juga. Tentu cinta yang dituntut itu bersifat tabi'i juga. Sebab apabila kita tengok kepada dalil, kepada Quran, kepada hadis, dituntutnya kita menyintai Rasulullah itu melebihi orang-orang yang cinta kita terhadapnya memang berlaku atas dorongan naluri. Jadi cinta kepada Rasulullah itu mesti naluri jugalah, daripada naluri jugalah, kata mereka begitu. Tentulah cinta yang dituntut itu bersifat tabi'i juga, malah lebih lagi dari itu. Antara alasan mereka ialah, ini alasannya. Jadi satu golongan mengatakan cinta
kepada Rasulullah, yang dikehendaki kita lebih kepada dia tu daripada orang lain tu, kena bersifat tabi'i. Sebab apa? Tengok dalil ni. Dalil ni, berdasarkan dalil ni. Sebab dalil ni, ayat Quran ini menyebutkan cinta manusia kepada benda-benda ni, dia ada kaitan dengan naluri semula jadi. Tiba-tiba dia katakan kena cinta kepada Allah dan Rasul tu lebih lagi daripada yang tersebut itu. Ini dalam konteks al-hubbut tab'i, ataupun cinta atas dorongan naluri. Sebab tentang itu yang dicintakan, bukan tentang cinta atas dorongan akal. Cuba kita tengok ayat ini. Di bawah ni firman Allah, qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaykum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Bermaksud, katakanlah, jika bapa-bapa, anak-anak, saudara-saudara, isteri-isteri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih kamu cintai dari Allah dan Rasulnya dan dari berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya, yakni azabnya, kerana Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik, yakni yang derhaka. Ini dalil mereka bahawa cinta yang dituntut kita berikan kepada Rasulullah itu adalah cinta tabi'i. Ini dalil. Ayat ini menjelaskan cinta kepada Allah dan Rasulnya serta berjihad di jalannya mestilah melebihi cinta kepada segala benda lain yang lahirnya adalah atas dorongan naluri dan tabiat semula jadi manusia. Oleh itu, cinta yang dituntut baginda sallallahu alaihi wasallam untuk kesempurnaan iman itu juga semestinya bersifat tabi'i. Malah ia seharusnya berada di puncak cinta itu, di tahap paling atas daripadanya. Jadi sebab dibandingkan dengan yang tadi, isteri, anak, bapa-bapa, saudara-saudara, cintakan perniagaan, rumah, tempat tinggal dan sebagainya, ini tabi'i, semula jadi manusia. Kalau dia sayang, kalau dia kasih, kalau dia cinta kepada yang tersebut itu atas dorongan naluri. Jadi yang disebut di situ, kalau tidak kasih kepada Allah lebih daripada semua tu, mana kasih dari segi mana? Dari segi tabi'i jugalah. Kalau tidak, kenapa bawakan contoh yang kita kasih kepada mereka itu atas dorongan tabi'i? Ini menunjukkan yang dikehendaki kita kasih kepada Rasulullah itu, kasih atau cinta itu atas dorongan tabi'i juga, bersifat tabi'i juga. Tapi agak beratlah, susah nak dapat. Memanglah, sebab sekarang ni kita bincang tentang kesempurnaan iman, bukan kewujudan iman. Iman sudah ada, itu jangan lupa. Sebab kalau kita ikuti daripada awal ini, nota ini, Imam Bukhari sebenarnya tengah membincangkan, tengah atur bab-bab untuk menyatakan tahap-tahap kesempurnaan iman. Itu sebenarnya cerita ni. Sebab kita baca di Bukhari, bukan baca satu hadis saja, tidak. Bukhari dia susun di bawah bab-bab tertentu. Tahap permulaan, tahap pertama untuk kesempurnaan iman seseorang, dia sudah bawa dah sebelum ini, iaitu bab 4 lagi. Ini bab 5. Nota ini bermula dengan bab 5, bab 4 lagi, iaitu paling bawah untuk tahap kesempurnaan iman ialah dia bawa hadis al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim sebenar
Muslim sejati ialah orang-orang Islam lain terpelihara, terselamat daripada gangguan lidah dan tangannya. Itu Muslim sejati. Jadi orang Islam lain tak mendapat kesusahan kerana dia tidak terganggu dengan sebab kata-kata dia ke atau perbuatan dia, tak ada. Itu sekurang-kurangnya. Kalau dia dapat buat begitu, sama ada individu ke, jiran ke, pemerintah ke, kalau kata Muslim yang sempurna, sekurang-kurangnya mesti begitu. Kalau orang sedih tak lena tidur kerana kata-katanya yang kesat, yang tajam, itu bukan sempurna lagi lah. Kita ukur diri kita sendiri, tak payah tanya orang lain. Adakah kita begitu? Kalau masih begitu, tahap pertama pun belum sampai lagi untuk kesempurnaan iman. Itu tahap pertama. Lidah maksudnya kata-kata lah, ucapan. Tangan maksudnya perbuatan. Tak mesti dengan tangan, dengan kaki, dengan apa pun, perbuatan. Kalau orang Islam lain tidak terpelihara daripada gangguan perbuatan kita, bermakna iman kita, Islam kita tu belum lagi sebenar, belum lagi sempurna. Ini tahap yang mula-mula, paling kurang untuk dikatakan boleh kata sempurna. Tapi sempurna tu banyak tingkatannya pula. Itulah yang Imam Bukhari sebutkan. Tahap yang kedua dia sebut, dia buat bab, dia buat bab, iaitu apa? Tut'imut ta'am wa taqra'us salam ala man 'arafta wa man lam ta'rif. Iaitu engkau bagi makan dan engkau bagi salam kepada orang yang kau kenal ataupun engkau tak kenal, bagi salam. Itu peringkat yang kedua, naik lagi, tinggi lagi, tahap kesempurnaan iman itu. Yakni orang tidak terpelihara daripada kejahatannya, tetapi orang mendapat manfaat daripada kebaikannya. Kebaikannya berupa ucapan salam, itu lambang kepada ucapan salam. Berkata yang baik, yang menyenangkan, yang membahagiakan, salam itu ucapan. Bagi makan itu perbuatan. Contoh manfaat yang orang dapat rasa, dapat manfaat, makan, bagi makan, itu perbuatan. Dia bukan sekadar orang terhindar daripada kejahatan ucapannya dan perbuatannya, malah orang mendapat manfaat dan kebaikan daripada lidahnya, perkataannya dan perbuatannya. Contoh yang paling baik, kemuncak jadi kemukan, bagi salam. Itu contoh perkataan. Kalau perbuatan, bagi makan. Itu tingkat yang kedua, naik lagi. Selain daripada terpelihara orang daripada kejahatan dia, orang dapat kebaikan dia, dapat kesan kebaikan dia. Itu dah atas lagi, naik atas lagi. Ni tengah naik, belum sampai lagi, nota ni tak habis lagi, nanti akan sambung lagi kemuncaknya. Macam mana orang Islam yang betul-betul sempurna. Sekarang ni kita bincang tentang kesempurnaan, bukan bincang tentang kewujudan iman. Wujud itu sudah wujud, sudah ada. Bila kita ada rukun iman, rukun Islam, percaya, itu sudah ada dah. Pokok tu, asas dia tu sudah ada. Tapi nak kata sudah sempurna, belum. Macam kita kata ada satu pokok, pokok durian, sudah ada pokok tu sudah ada. Tapi sudah sempurna dengan semata-mata ada pokok itu? Belum. Dia kena ada buah dia, baru sempurna. Kalau lampu, apakah sudah sempurna lampu itu dengan sebab ada apa yang dikatakan lampu? Belum. Apabila ada cahaya dia, baru ada manfaat dia, baru ada hasil dia. Kalau semata-mata lampu sudah ada lah. Kalau tak menyala pun orang kata lampu juga. Tapi apa faedahnya? Pergi beli lampu susah-susah untuk tengok saja, biarlah tak menyala gitu. Takkan gitu. Begitu juga dengan Islam ni. Muslim tu sudah Muslim,
Bila sudah terima rukun iman, rukun Islam, Muslim lah. Tetapi itu sajakah yang dikehendaki daripada seorang Muslim? Tidak, bahkan lebih daripada itu. Inilah benda yang dia bincangkan. Dalam tahap-tahap kesempurnaan itu, kalau kepada Rasulullah, dia kena lebih daripada yang lain. Lebih daripada yang lain. Begitu. Sebab Allah bandingkan di sini Allah Rasul dengan anak-anak, ayah-ayah, saudara-saudara, isteri-isteri. Begitu juga sebaliknya. Kalau isteri, suami, isteri, anak, ayah. Begitulah sebaliknya. Dia bandingkan dengan itu semua. Dan itu semua kita cinta atas dorongan naluri. Jadi Rasulullah kena cinta atas dorongan naluri. Yang kedua, itu dalil yang pertama, nanti kita bincang lagi. Dalil yang kedua, hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Hisham radhiyallahu anhu ini. Kata beliau, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa akhidhun bi yadi Umar bin al-Khattab. Faqala lahu Umar, ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli shay'in illa min nafsi. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, la walladhi nafsi biyadihi hatta akuna ahabba ilayka min nafsik. Faqala lahu Umar, fa innahu al-an wallahi la anta ahabbu ilayya min nafsi. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, al-an ya Umar, al-an. Bermaksud pernah kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Nabi sedang memegang tangan Umar bin Al-Khattab. Lalu Umar berkata kepada baginda, wahai Rasulullah, cintaku kepadamu melebihi segala sesuatu kecuali diriku sendiri. Nabi SAW lantas bersabda, tidak boleh. Demi Tuhan yang nyawaku berada di tangannya, selagi aku tidak dicintaimu melebihi dirimu sendiri. Maka Umar berkata, ya demi Allah, sesungguhnya engkau sekarang lebih kucintai daripada diriku sendiri. Pada ketika itu barulah Nabi SAW bersabda, ya sekarang, yakni baru betul-betul sempurna imanmu wahai Umar. Ya sekarang wahai Umar. Mana baru sekarang. Hadis riwayat Bukhari dan Ahmad. Cinta kepada diri sendiri juga termasuk dalam cinta atas dorongan naluri. Cinta kepada diri sendiri, ini dalilnya bahawa cinta kepada Rasulullah tu kena cinta tabi'i ataupun cinta atas dorongan naluri. Sebab Umar kata, aku sekarang ni telah cinta kepadamu lebih daripada yang lain-lain, tapi tidak diri aku. Sebab manusia ni paling dicintainya diri dia. Dia cinta yang sebenar. Nabi tak mau lagi, tak boleh lagi. Sedangkan cinta kepada diri sendiri itu tentunya atas dorongan naluri, bukan ada kena-mengena dengan akal. Nak beza antara naluri akal apa tu, tengoklah yang telah lepas, yang kita telah bincangkan. Jadi Nabi kata belum lagi, tapi dalam masa sekejap itu Umar tu boleh berubah. Itulah hebatnya orang yang boleh berubah cepat. Kita ada kalanya 5 tahun tak berubah lagi. 5 tahun tak berubah lagi. Ada kalanya umur 50 tahun tak berubah lagi. Oh, lambatnya nak berubah. Macam mana nak maju? Sahabat ni dalam masa yang sama, di tempat yang sama. Ya sekarang dia mula cuba periksa diri dia. Oh begitu. Dia kata, sekarang aku lebih cinta engkau daripada yang lain-lain. Nabi kata, bagus. Maksudnya sempurna imanmu dalam bab ni.
dalam bab ni baru sempurna iman kami sekarang. Tapi cepat, proses dia tu cepat. Ada kalanya orang lama nak berubah tu, lama. Jadi ini menunjukkan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikehendaki untuk kesempurnaan iman itu bersifat tabi'i juga. Malah ia seharusnya berada di puncak cinta itu, di tahap paling atas daripadanya. Karena daripada diri sendiri itu kena atas lagi. Bila Sayyidina Umar kata ya, Rasulullah sudah lebih tinggi daripada diri dia, barulah pada ketika itu sempurna. Antara tokoh ulama yang termasuk dalam golongan pertama ialah Al-Aini, At-Tibi dan Syah Waliullah radhiyallahu anhu. Ini antara orang yang kata yang dimaksudkan hatta akuna ahabba ilaihi, sehingga aku dicintainya melebihi. Cinta itu maksudnya cinta tabi'i, atas dorongan naluri. Biar jadi macam tu sampai ke peringkat itu. Cinta tabi'i macam mana? Sebelum ni kita sudah sebut dah. Tak apa, kita ulang sekali lagi supaya nampak, supaya nampak. Misalnya, ini cinta tabi'i bercampur bodoh, bercampur kebodohan. Seorang ibu, musim banjir, kita tengok musim banjir, selalu tiap-tiap tahun berlaku. Selalu kita dengar anak mati. Kadang-kadang anak dan ibu mati. Macam mana matinya? Anak jatuh dalam parit, katakanlah, di bawah air hanyut. Si ibu ni tengok, atas dorongan cinta semula jadinya, cinta atas dorongan naluri, dia tak boleh kawal diri dia. Lalu dia terjun dengan tujuan nak menyelamatkan anak dia. Benar? Sebab dia kasih sangat. Dia tak mahu anak dia mati. Dia tak sedar dah yang dia tu tak pandai berenang. Itu contoh. Lalu matilah kedua-duanya. Itu cinta atas dorongan tabi'i. Tanpa disedarinya, dengan sendiri terdorong dia. Jadi kita tak boleh hukum, kita tak boleh kata dia bunuh diri. Tak boleh. Walaupun dia mati, sebab dia tak sedar itu. Ini orang panggil dalam istilahnya maghlubul hal. Seorang yang perasaannya, fikirannya di luar batas kemampuannya, tidak dapat dikawal olehnya. Dia tak sedar. Bunuh diri ini dengan sedar. Kalau tak sedar, jadi begitulah juga hukum orang bunuh diri yang lain pun sama juga. Zahirnya kita kata dia bunuh diri, di sisi Allah tak tahu. Mungkin pada ketika itu dia hilang akal. Mungkin dia hilang akal, dia tak sedar. Tetapi kita tengok dari segi zahir, hukumnya berdasarkan zahir. Tapi di sisi Allah, macam tadi si ibu tadi, kita tak boleh kata dia bunuh diri. Atas dorongan cinta semula jadi dia, tabi'i itulah mendorong dia terjun. Dia tak sedar dah, tahu-tahu dia mati. Begitukah yang Rasulullah SAW nak? Begitukah? Ini benda kita tengok. Kalau kita tengok dalam sejarah, misalnya kalau orang kata kepada ayah kita, orang maki ayah kita, macam mana perasaan? Terus bergelora, nak tombok dia. Itu cinta semula jadi, atas dorongan semula jadi. Tapi kalau orang maki Rasulullah, mana cepat naik darah kita, naik darah kita, nak marah kita kepada orang itu, mana cepat dengan kalau orang maki ayah kita. Kalau cepat ayah kita, maknanya masih orang lain lebih kita cintai daripada Rasulullah. Kalau cepat Rasulullah, maknanya kasih kita kepada Rasulullah lebih. Begitulah. Sayang kepada isteri, sayang semula jadi, tabi'i. Begitu juga sebaliknya, sayang kepada suami. Tapi kalau bertembung dengan sayang kepada Rasulullah, dia akan pilih yang mana?
dengan sendirinya semula jadi, perasaan dia tu rasa macam mana. Kalau dia lebih mengutamakan suaminya, walaupun suaminya melanggar sunnah, walaupun suami dia sudah sesat, katakanlah contoh saja, dia lupa Rasulullah, dia tak penting, maknanya lebih suami dia atau lebih isteri dia. Isteri dia buat salah, dia tak ada rasa apa, padahal Rasulullah benci sangat perbuatan macam tu. Dia tak ada rasa apa, tak lebih Rasulullah. Kalau lebih Rasulullah sehingga dia sanggup, kalau cerai pun, pisah pun, dia tak kisah. Dia tak kisah dia jadi janda ke, ataupun dia jadi sendiri, tak ada isteri, dia tak kisah. Sebab apa? Ini Rasulullah, sudah disentuh Rasulullah. Itu maksudnya. Semula jadi dia terus berasa begitu. Nak bagi rasa macam tu bukan senang. Bukan senang. Ada satu kisah dalam Iqbal, bayangkan, gambarkan dalam syair dia, dan ini dinukilkan oleh Syekh Nadwi di dalam kitabnya At-Tariq ilal Madinah. Seorang Islam, walaupun dia ada kelemahan dia dari sudut-sudut yang lain, tapi cintanya kepada Rasulullah tu begitu tinggi, hebat, sehingga kisahnya dia menggambarkan dalam bentuk syair dia. Kisahnya dia minum arak, mabuk, dia tak sedar, tapi bila orang maki Rasulullah dia sedar jadi. Terus dia tumbuk orang itu, dia sedar. Maknanya cinta kepada Rasulullah itu tinggi, walaupun sudut lain dia lemah, dia kurang, dia jadi boleh hilang. Tadi dia lupa, dia tak sedar tu, dia jadi sedar. Kalau orang sebut ayah dia ke siapa, dia tak sedar tu. Ini salah satu contoh bagaimana seorang tu cinta kepada Rasulullah melebihi yang lain. Dia buat contoh, boleh berlaku begitu, dan dari sudut itu dia lebih lah. Tapi tadi dia sudah melanggar Rasulullah, minum arak tu, itu suku, itu kelemahan dia. Tapi bila sebut Rasulullah tak boleh tahan. Kalau orang sebut yang lain boleh tahan lagi, tak apa lagi, dia tak sedar lagi. Tapi bila sebut Rasulullah terus sedar, hilang, mabuk dia. Maknanya kuat itu. Pelik juga tu. Dia nak cerita kadang-kadang umat Nabi SAW ni pelik. Ada orang yang macam tu jadi kelakuan dia. Dari satu segi, mana sudah jadi tabi'i lah, sudah jadi tabi'i. Kalau kuat sangat orang mabuk, kuat, bila dia terkejut kuat sangat, dia hilang mabuk dia. Kejutan tu kuat sangat, boleh berlaku. Jadi kejutan bila orang maki Rasulullah tu kuat sangat, itu cinta sangat tu. Orang macam ni lah zaman Rasulullah dulu kan, kadang-kadang dia tak ada ilmu, tak ada apa, tapi dia sanggup mati pada masa tu juga. Masuk Islam masa tu juga sanggup mati. Yang sudah lama ni Islam ni takut, yang sudah lama Islam. Inilah keadaan manusia tu berbeza-beza. Jadi kita tak tahu, tak tahu. Mungkin dia lebih di situ, kurang di sini, tak tahulah. Itu keadaan manusia tu berbeza-beza. Baiklah. Keduanya ialah golongan yang berpendapat cinta yang dimaksudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis di atas ialah cinta atas dorongan akal, atau cinta dalam batas ikhtiar dan kemampuan manusia. Yang disuruh kita, diminta kita menyintai Rasulullah melebihi yang lain-lain itu cinta akli, al-hubbul akli, dalam batas akal. Tak semestinya kita jadi tiba-tiba begitu. Cuma bila kita fikir, ini dah tak kena ni, jadi kita fikir dululah, ini dah tak kena, aku tak boleh buat begini. Ni kalau dah lebih orang lain daripada Rasulullah, ni salah. Dia cuba bertindak sesuai dengan tuntutan iman, menggunakan akal. Sekadar tu pun kalau boleh macam ni pun bagus dah, tinggi dah tu sangat tu. Tak boleh macam yang pertama tu, tak boleh macam tu. Yang kedua ni, ini pun sudah sangat bagus lah.
pilihan dan kemampuan manusia. Mana mungkin Rasulullah SAW akan mengaitkan kesempurnaan iman dengan sesuatu yang di luar daripada ikhtiar dan kemampuan manusia. Sebab hubbut tab'i atau cinta atas dorongan naluri itu dikira di luar daripada batas kemampuan manusia. Dua firman Allah berikut juga jelas menegaskan hakikat ini. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Bermaksud Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya. Jadi di luar daripada kemampuan manusia, Allah tidak bebankan begitu. Kalau ada orang yang boleh menyintai Rasulullah melebihi yang lain-lain dari berdasar atas dorongan naluri, ya itu satu kelebihan dia lah ada. Tapi untuk umum yang Rasulullah nak, tidaklah sampai ke peringkat itu. Tapi peringkat akli sahaja, itu pun sudah memadai, sudah cukup sempurna dah. Satu lagi pun sama. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Bermaksud Allah tidak memberati seseorang melainkan sekadar apa, yakni kemampuan yang diberikan Allah kepadanya. Jadi kemampuan masing-masing. Sekurang-kurangnya orang mukmin kena menyintai Rasulullah lebih daripada yang lain itu atas dorongan akal. Atas dorongan akal macam mana? Atas dorongan akal, misalnya kita kata yang si anak atau isteri atau sebaliknya suami, sama saja sebenarnya. Contoh saja, tiba-tiba nak pakai, kalau perempuan nak pakai macam lelaki, menyerupai lelaki, kan berapa ramai gitu. Anak pun sama juga, yang lelaki nak pakai macam perempuan. Macam-macam sekarang ni, pakai suban, macam-macam lah. Pakai gelang, pakai tali leher, macam-macam. Jadi kalau nak begitu, dia sayang kepada anak, kepada isteri atau kepada suami, sayang, memang sayang. Tapi di situ sudah bertemu. Rasulullah kata Allah laknat al-mutasyabbihina binar rijal bin nisa wal mutasyabbihat minan nisa bir rijal. Allah laknat lelaki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai lelaki. Di situ ada. Sekarang sudah bertemu, anaknya, isterinya atau suaminya dan sebagainya nak di satu pihak. Dia sayang kepada anak. Rasulullah tak bagi. Dia nak benar ke tidak? Tengok. Bukan dia rasa seperti dia rasa terhadap diri dia, tak ada. Tak sampailah peringkat tu berdasarkan naluri, tidak. Tapi dia fikir dengan akal, ini dah tak boleh melampau. Jadi dia tidak ikut, bahkan dia larang, dia bantah, dia bertindak. Itu baru bukti dia cinta kepada Rasulullah melebihi orang-orang lain. Dia dikasih. Kalau dia turut, dia ikut, itu maknanya lebih orang lain daripada Rasulullah. Isteri nak dedak aurat sebab dia nak menampakkan kecantikan dia. Rasulullah larang begitu. Dia nak ikut mana? Sekarang ini akal. Jadi kalau dia ikut Rasulullah, akal dia kata aku kena lebih Rasulullah. Sebab Rasulullah suruh aku begitu. Tak sempurna iman aku kalau aku tidak menyintai dia lebih daripada orang lain. Kalau aku ikut yang ini, bermakna aku lebihkan yang lain. Akal dia kata, dia fikir, dia timbang. Setelah ditimbang, dia tak boleh, dia benar, dia larang. Sampai kalau nak bercerah, bercerah, tak kisah. Tak mahu aku macam tu. Itu contohnya. Atau sebaliknya, isteri tahu suaminya nak rasuah, sedangkan Rasulullah SAW kata ar-rashi wal murtashi finnar. Yang merasuah, yang menerima rasuah, kedua-duanya dalam neraka. Dia tahu ini suami dia pegawai, dia tahu, dia tak suka. Macam mana?
Kalau nak kira ada duit itu boleh seronok-seronok, boleh bermewah-mewah, boleh pergi melancong keluar negara, boleh. Sebab selalu pergi, suka lah juga. Itulah suka, itulah nafsu. Itulah yang semula jadi manusia. Jadi kaya lebih daripada orang lain, rumah lebih besar daripada orang lain, memang suka. Itulah tuntutan semula jadi manusia. Tapi sekarang ni yang mana dia nak pilih? Kalau dia bantah-bantah banyak kali, mungkin sampai bercerai. Nak anak sudah 5. Sekarang ni macam mana? Kalau dia lebih kasih kepada Rasulullah, dia akan putuskan hubungan, dia akan bagi kata dua kepada suami dia. Itu maksudnya. Dengan menggunakan akal, pertimbangan akal, dan dia mampu boleh buat begitu. Kemudian dia nak bercerai macam mana? Minta cerai. Kalau suami minta cerai, dakwalah ke mahkamah. Saya tak suka macam ni. Apa kesalahannya? Bukan kerana apa-apa, kerana dia berlalu gini-gini. Sebut, tak kira. Kerana kita nak ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lebih Rasulullah daripada yang lain. Ini kan? Padahal dalam Quran tak ada sebut dengan jelas tentang rasuah itu. Cuma makan harta orang lain secara batil itu adalah secara umum. Tapi rasuah itu yang jelasnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sebut. Jadi kerana cinta kita kepada Rasulullah, baru terbukti melebihi yang lain apabila kita mengutamakan arahan dia, tindakan dia daripada orang lain. Itu maksudnya. Kalau kita tak boleh menghadapi keadaan tadi, mana kita masih melebihkan orang lain daripada Rasulullah. Itulah hakikatnya. Sebab orang ni kalau cinta kepada seseorang, dia akan turut dia akan bahagia, suka dengan cara itu, walaupun tak ada duit banyak. Duduk dalam pondok kecil, dalam tangga kecil pun dia sayang, dia bahagia. Dan tak ada jaminan juga kalau dalam rumah besar istana pun bahagia. Dia faham. Ini bendanya. Ini semua ni berdasarkan pertimbangan akal. Aku tahu memang kalau bercerai susahlah, susah dunia. Tetapi untuk menjaga agama, aku tak mau makan yang haram itu. Tak ada gunanya. Bukan itu cara nak nafkah. Nafkah kalau sedikit pun dapat pun lebih rela. Misalnya kalau dia fikir begitu, tinggi itu kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barulah dinamakan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iman yang sempurna. Barulah dapat iman yang sempurna itu dari sudut tu, dari sudut cinta kepada Rasulullah melebihi yang lain. Baru dapat. Kalau tidak, belum. Sebab itu penting sangat kita belajar nak tahu apa yang Allah kata, apa yang Allah suruh, apa yang Allah larang, apa yang Rasul suruh, apa yang Rasul larang. Yang itu kita nak utamakan daripada yang sekalian yang lain. Kita tak kira siapa pun. Kalau macam tu boleh begitu, bermakna iman kita sempurna. Boleh cek sendiri. Benda ni orang lain tak tahu. Kita sendiri tahu. Tuan diri tahu. Sebab masing-masing menghadapi dalam hidup ni tak sama pengalaman. Dia tahu di mana suami dia telah bercanggah dengan Rasul, telah melanggar arahan Rasul, larangan Rasul, di mana dia tahu, orang lain tak tahu. Begitu juga sebaliknya isteri, dia tahu apa yang isteri dia langgar. Kemudian dia boleh rela kerana nak jaga isteri dia, nak jaga suami dia, takut berpisah. Tak boleh begitu. Orang yang mengutamakan Allah dan Rasulnya macam lain cara. Macam tadilah yang kita sebutkan, itu contohnya ya. Dua dalil yang dikemukakan oleh golongan pertama itu bagi mereka lebih tepat dikaitkan dengan cinta atas dorongan akal. Dalil-dalil yang tadi itu pun ada kaitan dengan akal juga. Bukan kita kata putus akal semata-mata atas dorongan naluri, tidak. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata tu kepada orang yang berakal. Ayat itu turun kepada yang berakal, yang ada faedahnya, yang ada akal. Yang gila dan sebagainya tidak ditujukan semua itu kepada mereka.
Dan Sayyidina Umar pun bila Rasulullah sebut begitu, dia fikir dengan akal, apa yang sepatutnya. Tak kena tu jawapan dia. Jadi bagi mereka itu pun sebenarnya ada kaitan dengan akal, bukan semata-mata naluri. Cuma cinta atas dorongan akal itu apabila meningkat naik, ia akan bertukar menjadi cinta atas dorongan iman dan agama. Bila dia meningkat naik, dia naik kepada cinta atas dorongan iman dan agama, seperti kita telah jelaskan dalam pembahagian cinta sebelum ini. Apabila cinta atas dorongan iman dan agama ini pula meningkat, ia akan bertukar menjadi cinta atas dorongan isyq. Ini peringkat atas lagi, tapi ia berpunca daripada akal juga. Mula-mula timbang fikir dia, lepas tu dia semakin naik sampai kepada al-hubbul ishqi, cinta atas dorongan isyq. Cinta atas dorongan isyq itulah kemuncak bagi cinta dalam batas ikhtiar dan kemampuan manusia. Ini kemuncak. Baru ni kita telah baca satu hadis tentang kisah Wahsy yang telah membunuh Hamzah, bapa saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dia tetap cinta kepada Rasulullah, bagaimana dia tetap berpegang teguh dengan agama Islam, tidak murtad, walaupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata jangan datang depan aku tak boleh tengok muka kamu. Jadi sedih sebab bunuh bapa saudara. Dia tak kisah, dia pun mana-mana pun dia sembunyi diri, dia tengok daripada jauh-jauh Rasulullah. Sedangkan dia tak seperti orang lain juga, duduk depan-depan Rasulullah. Apalagi kalau Rasulullah pegang dakap macam Sayyidina Umar pegang tangan tadi, dia pun nak begitu juga. Tapi orang yang dikasihinya tidak nak begitu, maka dia rela dengan kehendak orang yang dikasihi. Biarlah walaupun merugikan dia, walaupun tak menyenangkan hati dia, tapi nak kata murtad tidak. Ini tinggi tu. Itu sampai ke peringkat al-hubbul ishqi, bila kepentingan kehendak yang dikasihi itu diutamakan daripada kehendak kita. Dia nak macam mana, ikut dia. Ini kemuncak. Darjat cinta seseorang mukmin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berbeza-beza. Darjatnya yang paling rendah ialah darjat cinta atas dorongan akal. Itu paling rendah. Itu kita utamakan Rasulullah daripada orang-orang lain. Akal kita kata disitulah terletak kebaikan dunia akhirat. Kita tak ada rasa pun, tapi kita percaya begitu. Antara tokoh ulama yang termasuk dalam golongan kedua ialah Khattabi, Baydawi, Nawawi dan lain-lain lagi tokoh. Mereka dikata cinta yang dikehendaki kita berikan kepada Rasulullah melebihi yang lain itu ialah cinta atas dorongan akal. Maknanya dengan pertimbangan akal, tak terus rasa pun tak apa. Bila ditimbang-timbang, tengok ini sudah menyalahi dengan perintah Rasulullah, maka kita bertindak. Itu sekurang-kurangnya. Kalau kita sudah sampai peringkat itu, sudah sempurna juga, sudah sempurna. Tapi sempurna pun di tingkat bawah lagi, masih ada tingkatan-tingkatan di atas itu lagi, masih ada lagi. Kata Al-Khattabi, cinta yang dimaksudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini bukan cinta atas dorongan naluri, dia kata, tetapi cinta atas dorongan iman yang berada dalam pilihan dan ikhtiar manusia. Kerana kita beriman kepada Allah dan Rasul, kita bertindak begitu, kita utamakan begitu, bukan atas dorongan naluri. Sebabnya ialah kecintaan manusia kepada ahli keluarga dan harta benda itu adalah naluri yang tertanam di dalam jiwanya, dan ia ada pada setiap manusia, tak kira apa bangsanya, apa agamanya, ada semua itu.
Ia merupakan sesuatu yang tidak dapat diubah dan di luar pilihan dan kemampuan manusia. Jadi maksud sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini ialah seseorang itu tidak benar-benar beriman selagi ia tidak sanggup mengorbankan dirinya kerana mentaatiku, dan selagi ia tidak mengutamakan redaku daripada kehendak dirinya, walaupun untuk itu ia terpaksa mati. Ia terpaksa mati, itu maksudnya. Bila ditimba dengan akal, bila dia tengok tuntutan agama, gini sepatutnya. Walaupun bila mati itu bercanggah dengan naluri manusia, tak mahu mati. Kalau boleh nak panjang umur lah. Tapi bila ada tuntutan agama itu dibawa oleh Rasulullah, dia utamakan ini. Itu maknanya kasih kepada Rasulullah melebihi yang lain-lain. Itulah maknanya. Bukan kita kasih kerana kita nampak rupa dia. Tak boleh nak bayar, kita tak pernah tengok dia. Cuma kalau ada dalam kitab-kitab bayar-bayar secara kasar gitu sajalah, tak apa, tak kenal dia pun tak jadi, tidak menyebabkan jadi kurang sempurna iman itu. Yang jadi sempurna imannya apabila kita ikut arahan dia, macam tadi yang Khattabi kata. Kenapa pula akal memutuskan cinta kepada Nabi SAW itu harus melebihi cinta kepada orang-orang lain? Jadi cinta atas dorongan akal. Akal pula, kenapa akal ni kita kata memutuskan cinta kepada Nabi ini seharusnya melebihi cinta kita kepada orang lain? Akal yang sempurna lah. Akal tu kadang-kadang tertutup. Orang kafir dia tak nampak pun, orang Islam pun tak nampak, usahakan orang kafir. Kenapa sepatut? Dari segi logik, dari segi akalnya, kita kena lebihkan cinta kita kepada Rasulullah daripada orang lain. Kenapa? Akal menghendaki kita menyintainya lebih daripada orang lain. Kenapa begitu? Dia mesti kena ada sebab. Kalau akal, dia mesti apa-apa dibuat itu berdasarkan sebab musabab. Itu keputusan akal, berdasarkan sebab musabab. Jadi apa sebab musababnya? Terlebih dahulu perlulah ditentukan apakah faktor atau punca yang menyebabkan seseorang manusia itu secara tabiinya menyintai orang lain. Jadi kita kena tahu kenapa kita ni jadi cinta kepada sesuatu, tak mesti orang atau orang lain. Kenapa? Kita kaji kenapa seseorang manusia tu boleh sayang kepada orang lain, kadang-kadang sayang kepada orang lain melebihi diri dia sendiri. Kenapa begitu? Jadi ini berdasarkan akal, walaupun kadang-kadang tak sepatutnya. Tapi dia kata mana akal dia tak sempurna tu, akal dia ada masalah tu. Dia tak didik akal dia dengan betul tu. Menurut para ulama hadis maksudnya, puncanya adalah 4 perkara ini. Kita cinta, tertarik kepada sesuatu atau seseorang, ya, kena ada 4 ni. Sama ada semua sekali atau salah satu daripadanya. Inilah tarikan-tarikan yang mendorong seseorang manusia itu menyintai, mengasihi, menyukai sesuatu yang lain atau seseorang yang lain. Apa? 1, kecantikan luaran, dipanggil jamal. Kecantikan luaran, biasalah manusia ini, lelaki atau perempuan. Kalau lelaki tertarik dengan perempuan yang cantik. Cantik apa? Luar dia lah, zahir dia. Begitu juga sebaliknya. Kenapa perempuan tertarik dengan lelaki? Sebab zahirnya, kecantikan luarannya itu yang menarik perhatian dia. Kalau yang buta, macam mana dia nak tengok? Tak nampak lah kecantikan luaran, tak nampak. Macam mana dia nak? Bagi orang buta sama saja, tak ada yang orang kata cantik rupa, tak ada semua. Menunjukkan benda tu bukan asli, bukan sebenar. Tapi dia ada juga cinta kepada isteri dia yang tidak cantik tu pada pandangan orang lain, bodoh lah. Atau begitu juga sebaliknya, suami dia boleh sampai sayang sangat, boleh, ada juga cinta, padahal tidak ada yang zahir itu.
Jadi ini, tapi secara umumnya manusia itu terpesona, terpengaruh, tertarik dengan kecantikan luaran, apa-apa saja dia jadi berkenan, jadi suka. Kenapa? Sebab luaran dia. Ikutlah, bukan semestinya sama-sama manusia. Berapa ramai orang yang tertarik kepada permata tu kilat-kilat. Sanggup tu kata RM1,000 dia beli tu. Jadi duit tak ada nilai bagi dia, tak kisah. Dia nak yang ni, cincin, permata. Dia sudah tertarik. Apa sebab? Apa yang menarik dia? Apa yang permata tu boleh bagi kepada dia? Tak ada apa. Kepuasan. Bila dia tengok, dia seronok. Dia seronok. Itu yang dia nak tu. Itu yang jadi terpikat, tertarik tu. Maksudnya kecantikan luaran. Kalau tak cantik pada dia, dia tak akan habiskan duit sebanyak tu. Sebab dia orang berakal, dia bukan orang bodoh. Orang kaya tu pandai cari duit, banyak duit. Tapi kenapa dia kecantikan luaran ini dipanggil jamal? Jamal. Yang kedua, kelebihan dalaman atau keistimewaan pribadi dipanggil kamal. Dipanggil kamal. Ini salah satu faktor juga yang menarik manusia itu menyintai sesuatu, nakkan sesuatu, nak dapatkan sesuatu, sukakan sesuatu, sama ada manusia atau bukan manusia. Berapa ramai orang yang dia boleh terima suami dia yang dari segi zahirnya, pada pandangan zahir bukan menarik. Kalau ada yang kata huduh pun tak apalah, kita kata huduh pada pandangan zahir. Tapi suami dia tu ada kelebihan. Dia kaya misalnya. Sebab itu ramai kita tengok orang tua pun dia boleh kahwin dengan anak dara. Sebab anak dara tu nampak kelebihan dia, kamal dia, bukan jamal dia. Tapi kamal dia, kelebihan dia. Misalnya jadi kekayaan ataupun kepandaian dia, kealiman dia, kehebatan dia, itu pun tak mesti ada pada orang yang cantik. Tak mesti. Ilmu, kepandaian, kemahiran tak mesti ada pada orang yang cantik. Ada kalanya orang tu teruk sangat rupa dia, tapi orang tak kira. Dia nak kelebihan dia. Sebab dengan kelebihan itu dia dapat masyhur juga. Cantik pun apa, tak ada orang sebut. Tapi yang ni hebat, semua orang sebut dia. Dia ada kelebihan dia. Dia nak, dia boleh nak, boleh suka. Sama saja, lelaki perempuan sama saja. Itu kamal. Kalau nak kira orang yang suka kepada burung apa? Burung ketitil. Setengah-setengah tempat tu dia pergi, orang kata mengganggu burung. Dia suka. Padahal burung tu rupanya lebih kurang ya. Dia kata suara dia, kita pun tak faham. Suara dia macam mana kita tu? Dia boleh sifat dia begini ni, cuba dengar begini. Dia ada ujung dia begini. Bila dia bunyi itu, dia bunyi macam ni. Situ letak lebih dia. Tu kalau ada ujung tu pun apa yang rasanya? Kau tahulah dia rasa. Dia sanggup tu beli tu. Jadi ini apa? Bukan jamal. Cantiknya lebih kurang saja rupa dia tu. Tapi kamal dia, ada kelebihan. Itu kamal. Sama juga pemuzik misalnya, kita dengar dia main seruling, sedap lah. Kita nak dengar, nak kenal orangnya. Itu contoh untuk manusia umum biasa ni, begitulah. Sedap lah dia main muzik, hebat lah. Orang yang cantik, orang yang lebih tak pandai macam tu. Bila kita jumpa dia, terkejut kita. Kita ingat orang yang seni ni, yang menimbulkan kecantikan, sesuatu yang menarik ni, comel rupanya. Tidak, rupanya bodoh sangat orang. Mungkin ada kecacatan dia, kecederaan dia, mungkin ada. Tapi orang tak kira. Yang kekal ialah kamal dia, kelebihan dia. Itu yang orang nak. Orang bukan nak rupa dia. Orang bukan nak rupa dia. Sebab itu saya bila sampai di sini, saya selalu buat contoh macam mungkin kita biasa dengar tengok cerita Hindustan. Cerita Hindustan unik, pelik dia. Dia nak menggambarkan
Kadang-kadang orang kalau tak faham seni dia tak nampak. Apa maksud dia? 7 kali salin baju satu lagu. Apa maksud dia? Kemudian dia pakai suara tu, dia gerak-gerak mulut dia saja. Sebenarnya bukan suara dia. Apa maksudnya? Manusia nak apa? Itu sebenarnya kalau kita fikir. Manusia nak kesempurnaan. Nak cantik seperti pelakon tu. Suara seperti ini. Lata Mangeshkar misalnya. Sebab suara pelakon tu tak sedap. Kalau dia menyanyi tak ada kamalnya. Hanya ada jamalnya sahaja. Jadi dia cuba gabungkan jamal, kamal. Oleh kerana pada seorang manusia tidak ada. Itu manusia ni dia nak begitu. Jadi lagu tu dia tak kira Lata Mangeshkar tu tidak menari, tak ada berjoget, tak ada. Dia tu senyap nyanyi saja. Suara dia tu orang pakai. Sebab orang nak kamal dia tu, bukan orang nak jamal dia. Bukan. Yang ni pula nak jamal dia tu, bukan nak kamal dia tu. Jadi dia cuba gabungkan pemandangan dia cari tempat pemandangan yang paling cantik dalam dunia. Pergi cari, naik kapal terbang, pergi satu kumpulan dia tu. Pergi nak cari yang paling cantik. Dia naknya macam mana? Kalau manusia ni boleh begitu, pemandangannya cantik, semuanya suka, yang macam ni surga sebenarnya. Dunia ni tak ada. Pelakon tu sendiri pun dalam kenyataannya dia tak dapat benda tu ketika dia berlakon saja. Jadi orang khayal. Maksud sebenarnya manusia nak apa? Dia nak surga. Tu sebenarnya. Tapi dia tak dapat. Dalam dunia ni itulah. Jadi kita bincang tadi tentang kamal. Kadang-kadang orang tu lebih kerana keistimewaan dia, kelebihan dia, kemahiran dia, kepandaian dia. Itulah yang dikatakan kamal. Kamal ini jangan. Kalau Nabi Yusuf dulu dalam Quran disebutkan jamal dia. Dia bagi oleh Zulaikha. Orang kata Zulaikha ni apalah gila kepada anak buah dia. Tapi orang kata cantik anak buah dia Yusuf. Dia pun buat dalam satu majlis, bagi pisang, bagi buah. Kemudian dia keluarkan Nabi Yusuf. Semua tengok tu, waqatta' aydiyahum. Falamma ra'aynahu wa akbarnahu. Apa ni disebut dalam Quran itu? Bila tengok tu terkejut, ma hadza basyara. Dia kata ini bukan manusia. Sehingga tangan-tangan tu tepuk tu tak sedar bila tengok cantik sampai begitu. Begitu manusia ni. Dengan sebab cantik sangat tu, kadang-kadang jadi begitu. Dia tak sedar. Baru kamu tahu nak kata sangat dengan aku. Begitu juga orang yang ada kamal dia. Bila dia bersyarah, macam Soekarno dulu kan, Soekarno orang cerita. Bila dia bersyarah, kalau hujan pun orang tak lari. Kalau dia ajak pergi perang. Dia ada kamal dia. Kalau tak ada kamal tak boleh. Dia ada kamal bukan kerana rupa dia, tapi kerana ucapan dia, samah dia. Itu kamal. Ataupun penyanyi beribu-ribu, puluh ribu ni tadi bising, bila dia berdiri senyap, nak dengar dia nak dengar suara dia. Ini kamal yang ada pada manusia. Kamal ini menyebabkan manusia tertarik juga. Itu dah sebutnya. Menyebabkan manusia tertarik juga dengan seseorang atau sesuatu. Tidak mesti manusia, sesuatu. Ni kalau ada benda ni, walaupun karut tak betul, ni kalau pakai batu jet ini jadi kaya kamu. Beli sebab nak kamal dia tu lah. Rupanya mendatangkan, menarik rezeki rupanya. Walaupun tak betul, tak kira lah. Bila dia terima ada kamal, dia akan sanggup. Itu manusia. Apalagi kalau memang betul. Lagi dia sanggup. Ubat mahal. Tak kira lah mahal tu. Bukan cantik ubat tu, tak ada menarik. Tapi kerana dia dapat mengembalikan kesihatannya, itu yang dia nak. Itu ada kelebihan pada dia. Mahal pun beli sebab ada kamal. Tak suka, bukan suka makan, tapi dia ada kamal dia. Manusia akan mengutamakan daripada yang lain. Begitulah contoh, banyak sangat contoh dalam kehidupan kita ni. Boleh kita
perhatikan dan banding-bandingkan. Dan yang ketiga, budi dan jasa, dipanggil nawal atau ihsan. Ihsan, orang tu berbudi dengan kita, dia ada jasa kepada kita. Ini menyebabkan seseorang itu tertarik juga dengan sesuatu atau seseorang yang lain. Budi dan jasa. Dan yang keempat, kedudukan perhubungan. Dalam istilahnya disebut qarabah. Apa kaitan, apa hubungan benda ni dengan kita, atau apa hubungan orang ni dengan kita? Itu juga antara faktor yang mendorong seseorang itu menyintai sesuatu atau seseorang. Kenapa kita cinta kepada dia? Apa hubungan dia dengan kita? Sebab dia anak kita, sebab dia ayah kita. Itu hubungan, ada perhubungan. Kalau tidak, dia seperti orang lain juga. Apa beza? Bahkan orang lain dari segi zahirnya lebih menarik lagi. Dia tak kisah, tak bagi duit kepada itu. Kalau bagi duit kepada anak dia, kenapa bagi kepada budak ni? Ini anak dia, ada hubungan dengan dia. Kerana itu juga manusia sanggup habiskan harta benda, sanggup segala-galanya kerana ada hubungan. Jadi hubungan itu kena tahu, hubungan apa? Kalau hubungan musuh, itu takkan. Hubungan sahabat, dia ada hubungan. Sahabat lain, orang tak kenal lain. Ini sebab apa? Mudah, sebab kesabar. Sebab ada hubungan. Ini kenapa boleh pula tengok aurat dia, sedangkan sebelum ini kemarin tak boleh. Sebab kemarin dia orang lain, hari ini sudah jadi isteri kita atau suami kita. Boleh. Itu hubungan. Dan dengan sebab ada hubungan itu, dia jadi rapat, mesra, suka terhadap satu sama lain, sampai naik ke peringkat tinggi, jadi cinta kerana adanya hubungan. Apa yang dikatakan hubungan itu. Inilah 4 faktor yang selalunya mendorong seseorang manusia itu menyintai orang lain. Dalam konteks yang lebih luas lagi, dapat dikatakan inilah 4 perkara yang mendorong seseorang manusia itu menyukai sesuatu benda melebihi yang lain. Secara tabiinya, semakin banyak 4 perkara itu ada pada seseorang, ia semakin dicintai orang. Setelah diteliti dan dikaji, terbukti bahawa 4 perkara itu paling banyak adanya ialah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka wajar sekali kalau baginda sallallahu alaihi wasallam dicintai melebihi orang-orang lain, termasuk ayah, anak, isteri, suami dan lain-lain, hatta diri sendiri sekalipun. Sebab paling banyak ada benda tadi Rasulullah. Cuma antara kita tahu atau tidak tahu, sedar atau tidak, itu saja. Hakikatnya yang tersebut 4 perkara tadi paling banyak ada pada Rasulullah. Bukan ada pada permata, bukan ada pada suara, bukan ada pada rupa, bukan ada pada benda-benda, perempuan atau lelaki, bukan. Paling banyak ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang akal kita kena diisikan dengan benda ni. Kalau ada benda ni, baru kita faham kenapa logiknya, dari segi logiknya Rasulullah tu perlu dikasihi daripada sekalian yang lain. Kenapa? Sebab yang mendorong manusia itu cinta kepada orang lain, 4 perkara ni paling sempurna ada pada dia. Cuma kita sedar atau tidak. Bukan nak kira orang kafir, orang Islam pun tak tahu kalau tak belajar hadis yang sebenar. Sebab benda ni ada sebut dalam kitab-kitab hadis, dalam kitab lain tak ada sebut. Pembahagian macam ni, ini dikaji, diselidiki oleh ulama-ulama hadis sampai satu peringkat dia buat. Cuma saya olah dengan cara saya sendirilah. Tapi asasnya itu ada di dalam perbahasan mereka. Hakikat inilah yang dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui hadis yang diriwayatkan oleh Anas di atas. Manusia memang terpengaruh dan selalu terpesona dengan kecantikan luaran. Itu hakikat.
Ini adalah satu kenyataan yang tidak dapat dinafikan oleh sesiapa pun. Terpengaruh, terpesona dengan luaran, kecantikan luaran, itu memang ada pada setiap manusia, tak boleh dinafikan. Tabiat cintakan kecantikan dan keindahan itu bukan saja ada pada manusia. Setengah binatang, terutamanya burung, amat jelas memperlihatkan tabiat ini. Betapa pungguk merindukan bulan. Itu dalam peribahasa Melayu. Kenapa gitu? Dia ada peribahasa. Kenapa pula burung kuang menari-nari dan memekik-mekik bila tiba malam purnama? Ada peribahasa Melayu tentangnya, seperti kuang memekik di puncak gunung. Malam purnama tu sibuk. Kenapa? Seronok dia. Keindahan luaran. Burung bulbul kadang-kadang mati kerana terpesona dengan kecantikan bunga ros. Duduk depan bunga ros tu jatuh situ. Ini burung bulbul. Sehingga kalau dalam bahasa Urdu banyaklah syair-syair tentang bagaimana gilanya burung bulbul terhadap bunga ros, sehingga dia boleh mati, jatuh situ. Tahu-tahu mati. Ini kerana terpesona dengan kecantikan luaran. Lihat pula bagaimana kelekatu tergoda dengan kecantikan cahaya sehingga ia binasa kerananya. Dia nampak kilat-kilat suka, tahu-tahu pergi mati situ. Berlonggok-longgok kelekatu. Tak kira lah kenapa dia jadi gitu. Jadi bengong, kita kata jadi bodoh, jadi gila. Sebab kecantikan luaran. Peribahasa Melayu juga ada menyebut seperti kelekatu masuk api, tidak tahukan mati lakunya. Dia ada semua peribahasa. Bahkan dalam bahasa-bahasa lain pun ada. Ini semua adalah sebahagian daripada fenomena alam yang terpesona dengan kecantikan. Seterusnya, kenapa mata fadal yang membonceng di belakang unta Nabi SAW itu terpaku ke wajah wanita Khatha'am yang sedang bertanya baginda dalam peristiwa haji wada', dan perempuan itu juga memandang-mandang ke arahnya? Bukankah kerana kecantikan perempuan itu dan kerana kekacakan fadal juga? Dalam haji wada' tu Nabi pusingkan muka fadal tu, kenapa dia tengok perempuan ni? Perempuan tu tanya masalah dengan Nabi SAW. Yang dia duduk belakang, dia tengok perempuan itu. Yang perempuan tu pun tengok juga, sekali-sekali tengok juga dia. Kenapa begitu? Kerana kecantikan. Padahal bersama dengan Rasulullah SAW. Dia ada juga berlaku begitu. Dalam kitab-kitab hadis sebut begitulah. Kemudian takdirnya, rupanya dia kahwin dua tu kemudian. Jadi isteri dia. Itulah yang dikatakan pengaruh dan pesona kecantikan luaran. Bagaimana pula dengan kecantikan luaran Rasulullah SAW? Jadi dalam Quran disebut Rasulullah SAW juga ada terpengaruh, terpesona dengan kecantikan luaran. Ada. La yahillu lakan nisa min ba'du wala an tabaddala bihinna min azwaj walau a'jabaka husnuhunna. Seperti ayat ini. Walau a'jabaka husnuhunna. Selepas ini tidak halal lagi perempuan kepadamu, Allah kata. Dan kamu tidak boleh lagi tukar-tukar. Walaupun kecantikan mereka mengkagumkan engkau. Mana Nabi pun ada sebagai manusia. Sebagai manusia dia ada, cuma dia dikawal lah, dijaga oleh Allah SWT. Itu saja bezanya. Tapi dari segi semula jadi manusia disuka kepada kecantikan luaran, tak dapat dinafikan. Dalam Quran Allah SWT sebut sendiri tentang Rasulullah SAW. Itulah yang dikatakan pengaruh dan pesona kecantikan luaran.
Bagaimana pula dengan kecantikan luaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jadi kita cerita ini salah satu perkara yang mempengaruhi manusia menyintai sesuatu atau seseorang. Baik, kecantikan luaran Rasulullah ni, kita tak tahu. Kita tak sempatlah dengan dia, tapi daripada hadis-hadis kita dapat tahu macam mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu cantik. Luaran dia, zahir dia, bukan kira kamal dia lagi, jamal dia. Bagaimana pula dengan orang-orang yang melihat wajah baginda berkata, ma ra'aitu syai'an ashbaha bil qamar lailatal badr min wajhihi. Bermaksud tidak pernah kulihat sesuatu yang lebih menyerupai bulan, yakni daripada segi kecantikan dan sejuk mata memandangnya, daripada wajahnya. Ini sahabat bukan seorang yang kata begini, ramai. Kalau kita baca dalam kitab-kitab hadis, kita akan temui begini. Bukan seorang yang kata. Mana muka dia tu menenangkan perasaan, jiwa. Tengok sejuk, macam orang tengok bulan, bukan macam tengok matahari. Tengok bulan. Jadi tengok bulan tu, tengok lama pun tak apa, tak sakit mata. Demikianlah riwayat Tariq bin Abdullah bin Al-Muharibi. Antara gambaran rupa paras dan susuk tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling lengkap diriwayatkan ialah riwayat yang dikemukakan oleh Imam Abu Isa At-Tirmidzi di dalam kitab Syama'il. Tadi gambaran rupa dia saja, muka dia saja yang paling lengkap. Gambaran tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semua sekali tubuh dia, tengok dalam kitab Syama'il Tirmizi. Ini satu contoh. Boleh daripada gambaran dia kita tengok orang lelaki yang paling cantik. Paling cantik. Sudut mana sekali. Di dalamnya Hind bin Abi Halah, anak tiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu anak kepada Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Sebab dia sudah ada anak semasa kahwin dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namanya Hind. Menerusi riwayat Hasan bin Ali, cucunda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menggambarkan kecantikan wajah Rasulullah dengan katanya, ya tala'la wajhuhu tala'lu al-qamar lailatal badri. Itu gambaran. Bermaksud wajah Rasulullah itu berseri-seri bagaikan bulan di malam purnama. Ini cucu dia sendiri, cucu dia Hasan, sebab dia masih kanak-kanak lagi semasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal tu, dia banyak perkara dia teringat. Jadi dia tanyalah pakcik dia, dia tanya pakcik tirilah kita kata, anak kepada Khadijah, macam mana gambaran Rasulullah. Dalam Syama'il digambarkan dengan lengkap. Dan salah satu yang disebutkan ini, yang disebutkan lihat pula bagaimana penyair Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Hassan bin Thabit menggambarkan kecantikan baginda sallallahu alaihi wasallam melalui dua rangkap syair ciptaannya. Rasulullah dia ada penyair, Rasulullah dipanggil penyair Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan orang kumpulkan syair-syair dia tu dalam Dewan Hassan bin Thabit. Banyaklah, beratus-ratus rangkap syair. Banyaknya dia puji Rasulullah SAW, dia menggambarkan rupa paras Rasulullah SAW. Daripada situ, selain daripada hadis, ini juga menjadi sumber rujukan umat untuk mengetahui bagaimana gambaran rupa Rasulullah SAW itu. Dia kata, wa ahsanu min kalam taraqattu aini, wa ahsanu min kalam taraqattu aini, wa ajmalu min kalam talidin nisa'u, khuliqta mubarra'an min kulli aibin, ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Itu syair ini. Orang yang lebih cantik daripadamu tidak pernah dilihat mataku. Itu kata penyair, kata sahabat Nabi Hassan bin Thabit. Orang yang lebih rupawan daripadamu
tidak pernah dilahirkan ibu. Tak pernah seorang ibu melahirkan orang yang macam ni. Kejadianmu bersih daripada sebarang kecacatan, bagaikan engkau dicipta mengikut kehendakmu. Kalau mengikut kehendak kita kalau kita nak, kalau dibagi pilihan kepada kita, kamu nak rupa kamu macam mana? Kita nak macam ni, kita nak macam ni, matanya macam ni, hidungnya macam ni, mulutnya macam ni, dahinya macam ni, rambutnya macam ni. Banyak benar lah kalau nak sebut. Tinggi rendahnya macam ni, semua sekali. Jadi seseolahnya Rasulullah tu diciptakan oleh Tuhan mengikut kehendak dia. Kalau mengikut kehendak manusia, bayangkan macam mana. Tak ada kecacatannya. Ini mengikut pemerhatian dia lah. Mengikut pemerhatian dia. Digambarkan dalam 2 rangkap syair itu. Inilah yang dikatakan jamal, kecantikan luaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tertarik kepada kecantikan luaran adalah satu naluri yang tersemat kukuh di dalam jiwa setiap manusia, termasuk jiwa seorang nabi sekalipun. Itulah ayat yang kita baca tadi. La yahillu lakan nisa min ba'du wala an tabaddala bihinna min azwaj walau a'jabaka husnuhunna illa ma malakat yaminuk wa kana Allahu ala kulli syai'in raqiba. Itulah ayat yang kita baca tadi. Kalau begitu, sebab pertama untuk timbulnya rasa cinta kerana terpengaruh dengan kecantikan luaran sudah pun ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi orang-orang lain. Kalau kita tengok yang Rasulullah pun kadang-kadang dia lemah juga dengan isteri dia Aisyah. Kenapa kadang-kadang cemburu sangat? Dia kata kalau Rasulullah tu kalau orang lain lebih lagi daripada dia, macam mana dia tak cemburu kalau orang yang macam ni? Jadi itu gambaran lahir lah. Luaran. Sebab itu kalau ada macam dalam sirah kan, kalau kita baca Safiyah binti Huyai yang kemudiannya jadi isteri Rasulullah SAW, sebelum itu bila ditawan kan dan dijadikan hamba abdi, maka dia tu diperolehi oleh Dihyah, masuk dalam bahagian Dihyah. Tapi sahabat-sahabat pertikaikan, ramai yang kata tidak sesuai sebab ia cantik sangat. Setengah-setengah ulama kata kalau nak kira dari segi cantik luaran, lebih cantik daripada Aisyah lagi Safiyah itu. Ia hanya layak, sahabat-sahabat kata, untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahaja. Sebab tu orang lain, padahal Dihyah tu cantik. Dihyah bin Khalifah Al-Kalbi itu selalu Rasulullah SAW hantar dia sebagai utusan, wakil dia untuk pergi berjumpa dengan pembesar-pembesar negara-negara lain, wakil dia. Dan Jibril pun kalau biasanya kalau dalam rupa manusia dia berupa Dihyah, cantik Dihyah. Sering kali dia kalau pergi kemudian dia pakai niqab, lelaki pakai niqab tudung, dia takut orang perempuan terpesona. Boleh jadi gila kalau tengok dia. Itu Dihyah. Tetapi sahabat-sahabat bincang, dia kata tak boleh. Rasulullah ni Safiyah. Lalu Rasulullah pun terimalah yang sahabat-sahabat dia kata, lalulah dia jadikan isteri dia kemudiannya. Itu Safiyah. Jadi mereka menilai semua tu, kecantikan luar tu ada dalam penilaian sahabat-sahabat, dia ambil kira. Bukan benda tu saja-saja. Agama ni tak ambil kira. Tidak. Kalau kita baca sejarah, kita nampak ini semua dia ambil kira. Orang yang cantik ini patutnya dengan Rasulullah bau padan. Dihyah tu tak boleh lagi, padahal Dihyah tu lebih dah. Macam tu kalau kita tengok betapa cantiknya Rasulullah SAW. Sebab itu ulama-ulama kata kalau manusia ni kalau tak Islam tengok Rasulullah, dia memang hati keras betul. Dia memang ahli neraka lah, layak dengan neraka. Sebab apa? Kalau tengok muka dia tu pun satu macam. Apalagi kalau tengok perangai dia, peribadi dia, kamal dia. Tengok yang lain-lain, macam mana boleh musuh dengan orang macam tu? Kalau ada pun memang dia tu layak dengan neraka lah.
tak layak dengan syurga. Jiwa dia tu kotor sangat, sehingga lindung daripada mata dia tu kecantikan orang macam ni, muka ni, sehingga berapa ramai kan sahabat-sahabat yang masuk Islam, dia nampak muka ni bukan muka penipu kata dia. Daripada muka tu nampak cantik dia tu, tapi begitu pun ada juga yang tidak Islam. Yang tidak Islam tu kerana ada peribadi lah, masalah peribadi lah. Begitulah gambaran kecantikan lahir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Benda ini kita sendiri yang hidup 1000 tahun lebih kemudian ni tak sempat tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita hanya dapat gambaran baginda daripada kitab-kitab, daripada hadis-hadis yang begitu banyak. Adapun mimpi tak boleh buat pegangan. Jangan pula kalau mimpi begitu kena yakin begitu, jangan, tidak. Ataupun cerita, ada cerita cerita Arab pun buat juga. Sekarang ni Iran buat pula cerita Rasulullah, filem, dia buat filem. Itu tak boleh pakai semua. Semua karut. Kalau kita mimpi, kalau katakan Rasulullah betul, tengok dalam kitab, semua ciri-ciri atau sifat yang disebut dalam kitab, dalam hadis yang sahih itu betul-betul tak ada. Kalau ada, ya. Kalau tak ada, kena takwil mimpi itu. Jangan dipakai mengikut zahir, tak boleh, sebab gambaran dia cukup jelas. Jadi mimpi tak boleh pakai. Filem yang orang buat tak boleh pakai. Jangan, bahayanya filem-filem ni dia melekat dalam kepala ni, melekat. Bila kita tengok sekali, lain kali kita orang sebut Anas bin Malik, nampak dalam gambar. Saya sendiri pernah tengok filem Arab, mesti dia buat Anas bin Malik mengajar. Lepas tu kemudian kita bila baca semua Anas, nampak tu celaka betul. Jadi itu tak betul. Orang yang sama pelakon itu kemudian yang pelakon moden sangat, kepalanya botak, pakai kotnya dengan necktie-nya orang yang sama. Ini macam mana? Gambaran dia tentu bohong. Sebab kalau Rasulullah, kalau sahabat ketika begini, dia boleh gambar ke? Dia pakai baju apa pada masa itu? Latar belakangnya macam mana? Ketika dia macam mana? Kalau tak boleh gambar semua sekali, bahkan diri itu pun dah tak betul dah, maknanya bohong semata-mata, berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu pun termasuk juga, bukan reka hadis saja, itu pun termasuk. Sebab kita tak boleh nak gambarkan sepenuhnya dengan tepat, tiba-tiba buat juga. Dia kesan buruk tu kepada masyarakat. Dengan sebab itu kena kawal benda-benda macam ni. Pihak-pihak yang bertanggungjawab kena jaga supaya bersih fikiran dan jiwa umat ini terhadap orang-orang yang mulia ini, tidak dikotori oleh tangan-tangan yang durjana. Manusia juga kagum dengan orang yang hebat dan mempunyai kelebihan-kelebihan tertentu. Ini tentang kamalnya pula. Jadi saya rasa masih ada lagi, dan ya kalau kita nak sudah baca sajalah, habis lagi. Tapi kalau nak bincang rasanya perlu dibincang lagi, sebab nak biar meresap betul gambaran ini, kecintaan kepada Rasulullah tu. Kenapa? Sebab paling sempurna ada pada dia tu untuk kita cintai. Jadi saya rasa hari ini hanya setakat itulah dulu. Kita tidak habiskan lagi dan akan sambung nanti insya-Allah. Wallahu a'lam. InsyaAllah boleh untuk satu dia. Saya soalan ada di sini. Yang pertama sebenarnya orang malaikat Suria, dia mendakwa alaqah yang dibuat adalah asal dasar kecintaan kepada Nabi, baik dari segi naluri ataupun dari segi ilmu dan juga fahaman keimanan terhadap Nabi. Sekali lagi. Alaqah Suria yang dibuat dalam tarikat Syadziliyah, dia beranggapan bahawasanya kemanisan kecintaan kepada Nabi itu dalam majlis itu datang dari dua bentuk yang kita belajar. Yang pertama dari bentuk naluri, pandangan yang pertama. Yang kedua dari
pandangan keimanan dia kepada Nabi SAW. Jadi persoalan di sini, kenapa ada pihak yang contohnya Maulana sendiri tak setuju dengan halaqah yang diadakan begini? Maksud dia adalah sama. Yang sama. Boleh faham? Boleh tak? Ya. Yang kedua, isu yang terbaru tentang penghijrahan Nabi SAW tahun lalu. Dalam kitab Safiur Rahmat Al-Mubarakwi pun menceritakan kisah bahawa Ali menggantikan tempat Nabi. Adakah kitab Sirah Rahimul Mahfum itu salah juga dalam meriwayatkan? Sedangkan dia adalah kitab Sirah tahun 1980. Ingat saya adalah kitab Sirah yang terbaik. Jadi terima kasih. Ya. Jadi begini, sebenarnya cara nak menimbulkan rasa kasih kepada Rasulullah SAW itu macam-macam cara yang dipilih, termasuklah kalangan Sufiyah. Dia ada cara dia sendiri. Kalau selagi tidak ada percanggahan dengan cara yang dibawa oleh Rasulullah SAW, tidak ada siapa pun yang sebenarnya yang bantah ataupun yang tidak setuju. Semuanya yang ada pihak tidak setuju tu dia bercampur baur. Apabila bercampur baur dengan dakwaan-dakwaan yang bukan-bukan, kerana dia lahir daripada majlis-majlis begitu juga. Jadi yang lebih senang caranya, kita kata yang tidak diajar oleh Rasulullah SAW, walaupun pada perasaan kita menimbulkan satu rasa, satu macam yang menarik lah kita, lebih baik tak payah. Itu jalan pintas. Jalan pintas ni nak cepat kaya ni, skim cepat kaya ni bahaya banyak kali. Jadi dengan sebab itulah ramai ulama tak mau. Cuba kita tengok misalnya tarekat Tijani dan sebagainya, apa dakwaan pengasasnya? Macam-macam dia dakwah. Bukan sekadar mimpi bertemu secara yaqazah Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW ajarkan kepada dia zikir-zikir tertentu, doa-doa tertentu, yang mana kalau kita baca itu lebih baik daripada sekian-sekian banyak kita khatam Quran. Itu dakwaannya. Itulah yang menyebabkan jadi ada pihak-pihak terutama kalangan hadis mempertikaikan cara-cara itu. Sebab walaupun ada kebaikannya, memang tak nafi, tetapi ada juga kesan buruk dia. Kesan buruk tu kalau meresap dalam jiwa, sangat bahaya. Dia akan jadi orang anggap zikir-zikir yang diterima dengan cara macam tu lebih baik daripada Quran. Ini sudah bercanggah dengan usul, dengan akidah kita, mana lebih daripada Quran. Itu kelemahan jiwa kita. Kita baca Quran, kita tak rasa apa-apa, tapi kita baca yang lain kita rasa. Macam orang yang orang biasa lah, baca Quran tak ada rasa, tapi kalau dengar lagu dia seronok. Jadi tak boleh kita kata ada kebenaran pada lagu tu, sebab dia suka, dia seronok, dia tenang jiwa. Kita tak boleh kata begitu. Kita kena tengok ini masalah kita. Kita ada masalah tu, banyak hijab tu, sehingga bila kita baca Quran kita tak terasa. Jadi kita kena cari jalan bagaimana apabila kita baca Quran kita rasa kemanisan itu. Bukan nak cari cara yang lain. Sebab kalau cari cara yang lain, dia akan jadi bercanggah dengan apa yang diajar oleh Rasulullah SAW pula. Kemudian kalau kita tengok, jadi orang yang sama ataupun orang yang lain tengok berjumpa dengan Rasulullah, sekali dia berjumpa begini, dia sendiri itu berjumpa, sama ke rupanya? Jadi apa makna semua cerita-cerita benda macam ni? Sama dengan cerita Khadir juga. Orang-orang Sufi banyaklah cerita-cerita macam ni. Khadir ni rupanya sama ke tidak? Kenapa dia tidak sama? Jumpa dengan orang ni tua, jumpa dengan orang ni muda. Jadi yang mana satu yang hakikat dia yang sebenarnya? Begitu juga dengan Rasulullah SAW. Kemudian yang didakwa tu hebat-hebat, sehingga kalah Al-Quran, kalah doa-doa Rasulullah SAW. Sebab kalau kita baca Quran tak ada kesan apa pun. Jadi adakah dengan sebab itu kita nak kata Quran ini tidak asli? Kalau Syiah memang dia kata begitu. Itulah sebabnya dia kata, kita kata dah Quran ini bukan asli. Kalau asli, kenapa tak ada kesan? Kenapa tak ada perubahan orang yang baca? Dia kata begitu. Jadi sebenarnya dari segi amalan-amalan Sufiyah, banyak daripadanya okey, tak jadi masalah, sebenarnya tidak bercanggah, ada asasnya. Tetapi banyak juga daripadanya
yang bercanggah dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia meninggalkan kesan buruk yang sangat membahayakan umat. Akhir sekali umat akan berpaling daripada Quran tinggal ini, utamakan yang itu. Sebab kalau baca ini, baca Quran berapa puluh kali dah baca, tak bertemu pun dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baca zikir dia tu atau selawat dia tu, terus bertemu, bukan bertemu mimpi, yaqazah lagi. Cuba fikir apa kesan? Itu yang kita tak mau. Itu yang kita takut sebenarnya. Kita takut tertipu lah. Tertipu. Kemudian yang kedua, cerita tentang hijrah. Tidak dinafikan dari segi Ar-Rahiqul Maktum itu antara buku sirah yang terbaik lah setakat yang ada. Tetapi banyak lagi dalamnya tu yang masih belum ditapis lah, kita kata, yang belum ditapis, walaupun bagus dah, tapi belum ditapis. Dengan sebab itulah ada macam As-Siratul Nabawiyah As-Sahihah yang ditulis oleh Dr. Akram Zia Al-Umari. Kenapa ada usaha-usaha begini? Sebabnya mereka dan yang disebut dalam buku ni ada juga disebut dalam Ar-Rahiqul Maktum tu. Kenapa? Maknanya mereka belum puas hati lagi, dengan apa yang ada dalam Ar-Rahiqul Maktum. Bukan ia adalah kemuncaknya yang tidak boleh diperbaiki atau diperbetulkan, tidak begitu. Bagi kita sumber itu tak kira lah ada dalam Ar-Rahiqul Maktum, tapi dia pun orang baru, dia ambil di mana-mana. Apa sumber dia? Kalau sudah bercanggah sumber itu, misalnya sumber itu Ibnu Ishaq dan sebagainya, kalau sudah bercanggah dengan riwayat Bukhari, kitab yang kita percaya sebagai kitab yang paling sahih selepas Al-Quran, paling sahih, kalau sudah bercanggah, macam mana kita nak utamakan yang itu daripada Bukhari? Dari segi pegangan itu silap kita, silap. Sedangkan dalam Bukhari disebutkan bukan malam hijrah tapi siang. Tidak ada pun disebut terlibatnya Sayyidina Ali tidur di atas katil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tak ada. Yang adanya semua keluarga Sayyidina Abu Bakar terlibat. Ini sebenarnya perancangan Syiah nak menutup kelebihan keluarga Abu Bakar, nak tonjolkan Sayyidina Ali. Ini sebenarnya cerita. Tapi kita yang kata Bukhari itu paling sahih, bila kita pakai, sepatutnya kita kena utamakan yang Bukhari itu daripada riwayat lain. Tapi kita sebaliknya tidak begitu, malanglah. Sebab itu jadi banyak kita tertipu. Sepatutnya, sebab apa? Sebab orang kata Bukhari itu bukan kitab sirah, kitab hadis. Hadis pun dia cerita benda yang sama. Kitab hadis pun bila sebut pasal hijrah, cerita yang sama lah. Kenapa tidak sama dengan yang itu? Bahkan bercanggah dari segi masa, dari segi tempat, bermula bercanggah sama sekali. Dan kalau kita tengok di dalam kitab-kitab hadis, walaupun tidak sama taraf dengan Bukhari, yang di bawah pun tak ada sebut macam tu. Ini sebenarnya perancangan orang lain nak menonjolkan Sayyidina Ali. Bagi kita Sayyidina Ali itu ada kelebihan. Sayyidina Ali itu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga. Kita tak ada masalah dengan Sayyidina Ali. Tetapi satu golongan ini, si Adi dia telajak nak melebihkan Sayyidina Ali itu sampai tertutup riwayat-riwayat yang sahih ini. Ini satu kesilapan. Kalau kita turut juga, ikut juga macam tu, silap besar kita lakukan. Akibatnya jadi seperti yang telah jadilah. Seperti yang telah jadilah. Kalau tidak ada pihak-pihak yang terus menegur, memperbaiki keadaan ini, dia teruslah dengan begitu. Di mana kita nak letak Sahih Bukhari? Apabila kita baca Sahih Bukhari nanti sampai di situ, kita nak buat macam mana? Kita nak kata yang itu lebih sahih ke yang ini? Yang itu ada sanad cukup ke tidak? Atau munqati' atau macam mana? Itu kena tengok semua. Ada nilainya dia sendiri. Di situ sebabnya kita pertikaikan. Sebab bercanggah dengan riwayat Bukhari. Mengikut kaedah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, dia kena tengok riwayat dia kalau sama-sama sahih. Kalau satu riwayat dia sahih juga, tapi dia bercanggah dengan yang lebih sahih lagi, pun tak boleh pakai. Apatah lagi kalau tidak sahih. Kalau yang sahih pun jadi syadz. Itu mengikut kaedahnya. Kalau tidak sahih dia jadi mungkar. Takkan kita nak pakai yang mungkar dalam keadaan ada yang sahih?
Ini masalah. Kalau kita baca cerita tu, yang Sayyidina Ali tidur di atas katil Rasulullah SAW, langsung tak ada terlibat Abu Bakar. Anaknya Asma Zatun Nitaqain, yang kata Zatun Nitaqain, bila berlaku itu cerita tu? Dia belah ikat pinggang dia. Dia belah tu, buat ikat satu gereba Rasulullah SAW. Yang satu lagi dia buat ikat bekas makanan Nabi SAW. Dia ikat. Sebab itulah dia dipanggil Zatun Nitaqain. Itu terlibat. Aisyah memasak di rumah Abu Bakar, menyiapkan makanan. Anak Sayyidina Abu Bakar, Abdullah, pun terlibat, bawa pergi susu kepada Rasulullah SAW. Semua terlibat. Tapi kalau kita pakai yang itu, tak ada semua. Tak ada. Ini jadi satu cerita yang gambaran yang lain. Silap itu. Silap, kena akui. Walaupun ada dalam Ar-Rahiqul Maktum, tapi kita kena sedar, di zaman akhir-akhir ni banyak pula kesedaran ini dalam perkara ni, sana sini cuba bangkit ulama-ulama. Dia perbetulkan, macam kitab yang saya sebut tadi, itu salah satu contoh. Banyak yang dipertikaikan. Itulah secara ringkas ya. Kaitan dengan Isra' maknanya apa komen sekarang dengan komentar Ibn Hajar sendiri, dia kata hadis itu asal pertama salah bisa benar dengan itu dia. Dan yang kedua, maknanya kita namanya kompromat antara kisah hari ini dengan hijrah di Rasulullah. Ini masuk kan? Itu salah satu pendapat yang selalu disebut lah, yang selalu disebut. Macam saya sebut tadi, kalau hadis itu kalau sahih sekalipun bercanggah dengan yang lebih sahih, dia jadi syad. Dia tak boleh, dia kena pakai yang lebih kuat. Itu caranya, kaedahnya. Apatah lagi kalau tidak sahih. Berapa banyak yang Hafiz Ibn Hajar kata sahih, orang lain tak kata sahih. Dia kata hasan, orang lain tak kata hasan pun. Misalnya hadis Gharani, berapa banyak ulama pertikai, tak kira. Kita pakai kaedah betul-betul, kaedah. Jadi nak kompromi macam mana? Tak boleh. Kalau kita nak pakai kedua, nak pakai macam mana? Yang ni mulanya malam, yang itu mulanya siang. Jadi berpindah malam, lepas tu pergi ke rumah Abu Bakar, gitu. Tak ada pula dikatakan begitu. Tak ada pula. Tak boleh dikompromikan. Bila tak boleh dikompromikan, kita kena gugur. Walaupun dari segi sanadnya bertaraf hasan, katakanlah, dia tak boleh. Kalau kita terima juga, dia bercanggah. Tak boleh ada percanggahan. Ya. Sebab ada macam lah dia kata namun zahirah, maknanya yang awal bukan dia tengah itu. Mana tu maknanya dia berpindah sampai awal pagi dah. Macam mana macam? Ada hadis Bukhari yang zahirah. 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 Zahirah itu makna tengah hari. Tapi ada macam dia kata maknanya bukan gelap, maknanya awal pagi. Yalah, kalau awal pun itu cerita malam, dia tidur tu atas katil tu malam. Tak boleh. Memanglah selalu ada cerita-cerita begini kan, macam cerita Ummu Hani tu lah. Cerita Ummu Hani tu, dia kata Ummu Hani tu dalam Masjidil Haram cerita. Jadi dalam Quran sebut Isra' tu minal Masjidil Haram. Jadi dalam satu riwayat lagi kata dari Isra' tu daripada rumah Ummu Hani. Jadi dia cuba nak takwil, nak pakai kedua tu macam-macam dia takwil. Rumah Ummu Hani tu dalam Masjidil Haram. Padahalnya kenyataannya tidak begitu. Tak boleh. Sebab kita nak cuba pakai kedua. Kenapa yang kita sayang sangat tu? Kenapa? Kalau buang satu tak boleh, tak jadi cerita ke? Itu. Ya. Dalam tradisi cara kita disebutkan bahawa 3 tamu lalu taman-taman syurga dan tamu singgah dengan tenang. Sahabat bertanya ke taman syurga itu, kata halakat zikir. Jadi ada orang mengambil istilah itu sebagai zikir Muhammad dan Muhammad. Oh, ya, zikir itu sebenarnya luas makna zikir itu. Dalam Quran, dalam hadis bila sebut zikir, jangan kita ingat zikir yang difaham oleh orang kemudian ini. Zikir ni la ilaha illallah misalnya, tahlil itu saja zikir. Zikir fasalu ahla dzikri, zikir.
Ala zikir itu kita nak kata ahli yang berzikir ke atau macam mana? Zikir juga. Mana orang yang berpengetahuan tentang sesuatu. Zikir itu bukan ahli zikir, itu makna ahli yang suka berzikir. Bukan. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Al-Quran juga disebut zikir. Bukan zikir itu mana macam kita faham kalau zikir itu tahlil dan sebagainya. Quran itu sendiri. Jadi kalau baca Quran itu pun zikir juga. Sebab Quran itu sendiri kami turunkan zikir, yang ini Al-Quran, dan kamilah yang menjaga. Dia tak sebut Quran, dia sebut zikir. Kemudian majlis ilmu macam ni majlis zikir juga. Silap itu kita mengikat, mengkhususkan, menghadkan zikir dengan adkar yang maklum. Itu silap. Zikir dia lebih luas. Ingat kepada Allah dalam bentuk apa? Belajar hadis, belajar Quran, itu semua zikir. Dipersempitkan. Apatah lagi tidak dikatakan zikir kecuali kalau dengan rasminya terima melalui cara ni, itu lagi jauh sebenarnya. Yang sebenarnya zikir itu luas. Jadi kalau orang mengajar, kita duduk dulu. Itu pun majlis zikir. Dan kalau nak buat dalil bahawa itu zikir kuat, tak ada jelas di situ. Tak ada jelas. Bahkan kalau nak kira dari segi ulama-ulama bahkan sepakat mengatakan kalau dalam masjid tu tempat orang bersembahyang, kita kena utamakan dia tu. Tak boleh kita bising-bising walaupun dalam bentuk ibadat juga, dalam bentuk zikir, sehingga mengganggu dia, tak boleh. Semua dilarang. Jadi benda-benda macam ni kita perlu faham dalam maknanya yang luas. Dengan makna yang sempit jangan begitu. Apalagi dengan makna yang telah dibuat-buat oleh orang kemudian. Zikir begini-begini yang tidak ada asasnya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jauh sekali, itu bukan begitu maksudnya. Ya. Ini banyak ya. Saya rasa kita kena tangguh dululah. Sebabnya kalau bincang ni panjang. Setakat itu dulu. Wallah.